Guys, remember, physics is actually daily life. So anything you do, semua you can relate to physics. So, nak tengok elektrik, pergi. Elektrik tu adalah physics lah tu. Okay, so kita teruskan kita punya exercise. Boleh kita terus exercise, Okay. Okay. Alright. The first exercise, this is him. Okay. A student uses this iron for 10 minutes and the current is 0. The current is 0. Okay. Current kamu adalah 7.5. The time is 10 minutes. So remember, dalam fizik, whatever given, you have to change to SI unit. Ni yang first you kena tahu. Alright, so what is the meaning of electric current? Tadi dah tahu dah, electric current adalah rate of charge flow. Okay, so rate of charge flow. Jangan pergi buat formula, cannot. Kalau dia tanya meaning, you have to answer betul-betul. Follow meaning dalam buku teks lebih baik. Alright, so mesti ada rate ni, mesti ada charge ni. Okay. So remember, kalau cikgu ajar ni, cikgu dah ajar cara jawab yang betul untuk SPM. Please take note, buat betul-betul. Okay, lepas tu dia tanya, calculate the charges that flow in the iron. So, kita nak cari charge. Apa formula charge? Q equals to IT. So, apakah current kamu? Kawan, ya. Dia macam ada gema sikit. Gema? Semua? Ada dekat dengan phone ke apa tak? Tadi pun dekat dengan phone juga. Okay. Alright. Okay. Ni ada gemar tak? Okay. Okay. Alright. Okay, now what is the sorry, Allah, cikgu silap guna formula ni. Q equals to, Q equals to IT. So your I is 7.5, your T is 10 minutes. Remember, 10 minutes kena darab dengan 60. Okay, jangan terus tulis 600, jangan. So better you tunjuk this one. Tunjuk. So you akan dapat 36 coulomb. Jangan lupa mesti ada unit. Okay, coulomb. Charge kamu adalah coulomb. Okay, so boleh juga kalau nak buat apa? You ikut formula kan? Current itu adalah ampere, time itu adalah second. Boleh juga tulis AS. Boleh, tak ada salah. Okay, so that is your answer. Right? Betul ke cikgu kira ni? Salah. Alah, ni cikgu tengok soalan mana. 7.5 darab 10 darab 6.60, you akan dapat 4,500 coulomb. Sorry 4,500 coulomb. Okay, sebab 10 minit. Alright. Okay, calculate the number of electron. Ni, number of electron. So, one electron is this one. Ingat tadi cikgu dah cakap masa awal-awal, kalau ada charge flow from positive to negative, there is electron flow from negative to positive. Di mana formula dia adalah Q equals to NE. Jadi sekarang kita nak tengok berapa biji elektron yang mengalir. Jadi kita akan dapat Q over E. So your Q is 4500 divide by 1.6 times 10 power negative 19. So you akan dapat 2.81 times 10 power 22 electrons. Okay, so dekat sini nampak ni. Jadi kamu pastikan bila dia ada dua markah, apa yang dia akan bagi markah. So you masukkan value 1 mark dan you punya answer yang betul kepada 2 decimal point second mark. Okay, you nak tulis ni elektron pun boleh. Nak tulis elektron. Number of electron pun boleh, tak kisah. Asal ada unit kan. Number of electron. Alright. Okay, so ini tadi bila you change ni, you dapat satu markah, jawapan dengan unit, markah kedua. Right. Okay, next. Soalan kedua. Okay.
Right. Ni yang ada. So you ada circuit. Okay, name the measuring instrument. So R ni apa? R ni adalah ammeter. Ammeter sentiasa series with battery. Okay, S ni apa? S ni adalah voltmeter. So voltmeter sentiasa parallel with the battery. Alright, so name the measuring instrument. Tak mau naik Dah. Why dia tak mau naik? Okay. Okay. Name the measuring instrument R. So your R is actually your ammeter. Ini adalah your voltmeter. Okay. So sekarang dia kata when an identical sama connected parallel to resistor M, what happened to the reading of R? What happened to S? Okay, so kita akan tengok balik kat sini. So sekarang kita akan letak M dekat sini ya. Alright, so you akan letak satu lagi dekat sini. Another one. Okay, what happened tadi? Kita dah nampak. Bila kita tambah, maksudnya dekat sini ni, this ni, ini dengan ni sekarang adalah parallel. Okay, so di sini ada satu voltmeter. Okay, di sini ada satu voltmeter. Okay, so sekarang voltmeter kita ni sekarang voltmeter ni inilah S ni. Ni kalau letak sini pun sama dengan S. Okay, sekarang you punya resistance ada 3. Jadi dia akan katalah sini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. So dia akan jadi 1/2 plus 1/2, 1/2. Jadi kita dah cakap tadi, resistance kalau kita susun parallel, resistance tu akan decreases. So kalau resistance, effective resistance decreases, what happen to current? Current akan increases. Tadi kita dah buat dah. Kan? Bila effective resistance berkurang, maka dia akan increases. What about voltage kat sini? Voltage kat sini tadi kan cikgu dah buat dah. Yang macam ni tu. So ada resistance kat sini. So ada satu resistance kat sini. So sini ada satu voltage. Sini pun ada voltage. Ni voltmeter. Kalau resistance kat sini berkurang, katalah 2 ohm. Kat sini resistance 4 ohm. Maka voltage kat mana yang lebih besar? So ingat balik bila kita dah tukar yang ni semua, dah tukar menjadi satu, macam mana cikgu nak cakap, jadi satu, bila kita dah combine apa semua ni, combine, dia akan jadi satu circuit baru yang macam ni. So ni satu, ni akan ada you punya circuit, di sini you ada your ammeter R, di sini you akan ada you punya S ni. Okay, so maksudnya ini semua ni bila you combine, dia akan jadi satu resistance yang baru. Jadi resistance yang lebih kecil ni, lebih kecil. Jadi kalau resistance lebih kecil, ingat balik, resistance decreases, voltage pun decreases. Jadi bacaan S akan berkurang. Tapi ammeter akan bertambah. Kalau kamu tak faham, you gantikan. Letaklah apa-apa nilai resistance kat situ. Letak resistance ni 2, resistance ni 2, resistance tu. Lepas tu you calculate lah. Okay? Jadi apa saja yang you tambah secara parallel, dia akan mengurangkan effective resistance. Jadi bacaan R kamu akan bertambah, tapi bacaan SU akan berkurang. Voltage akan berkurang, current akan bertambah. Okay. Okay, seterusnya number 3. Okay, you ada 2 ohm. Diagram 3 shows an electric circuit. The bulb P, Q, R and S are identical. Identical Alright, so identical. Okay, and the filament of each bulb has a resistance 2 ohm. So setiap ni ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Okay, so what is the meaning of resistance? So resistance is apa? Ratio of voltage to current. Okay, so jangan tulis simbol, kamu kena tulis dengan complete. Okay, jangan tulis simbol
ratio of voltage to current. Itu adalah resistance. Okay, when the switch is on, which two bulb will light up brighter? Jadi ingat balik tadi, bila kamu susun ini P dengan Q, resistance dia 2, tapi okay, current yang flow kat sini dengan kat sini apa? Berapa current dia? Sini berapa current dia? Okay, so voltage across here, okay, ni tengok kamu punya ni, susunan mereka adalah parallel. Jadi voltage kat sini 3 volt, voltage kat sini pun 3 volt sebab mereka adalah parallel. Tapi dekat sini voltage dia adalah 1.5, voltage kat sini adalah 1.5. Jadi mereka ni dapat voltage yang lebih besar. Jadi dia akan lebih brighter. Okay, so yang brighter, give your reason. Pasal apa dia brighter? Sebab dia punya voltage is greater. Ataupun ya, voltage mereka greater, punya voltage is 3 volt. So dia akan lebih brighter. Ataupun kat sini kalau kita kira balik, ni 2 ohm, ni 2 ohm. 1/2 tambah 1 ni equals to 1/2 plus 1/2. So total dia akan jadi 2/2 sama dengan 1 ohm. So kalau kita tukar, kita jadikan satu yang baru, maksudnya yang ni semua ni, combination dia akan jadi, inilah, akan jadi yang barulah 1 ohm. Jadi kalau 1 ohm, berapakah current yang flow kat sini? So current akan flow akan lebih besar. Jadi ni dia ni ni maksudnya dia akan menyala lebih cerah lah. Sebab dia mendapat voltage yang tinggi dan current yang flow dekat mereka pun lebih besar. Right? So give you one reason, voltage is greater. Voltage on each bulb is greater. Alright, lepas tu voltage on each bulb is greater. Okay. Alright. Next one. Calculate the reading of ammeter. Okay. Ammeter. Okay. Ammeter reading. Okay, what is the calculate the ni? Okay, nak cari ammeter reading voltage, mestilah kita cari effective resistance dulu. So macam mana tadi kita nak cari effective resistance? So kita kena cari yang parallel dulu. Okay? Tunjuk kat sini. Sorry . Okay. Okay, tengok kat sini . Cikgu tunjuk dekat this one lagi senang . Cikgu tunjuk dekat circuit . Cikgu Wan, tadi ada soalan. Pelajar tanya kalau mana tak jumpa dah. Reason tadi kalau kita cakap arrangement of circuit, boleh ke sebagai reason tadi? Tak boleh. Tak boleh cakap sebab the bulb is arranged parallel. No, salah. Sebab you kena cakap kalau the bulbnya brightness tu dia bergantung kepada apa? Sama ada kepada current ataupun kepada voltage. Itu yang menyebabkan dia bright atau tak bright. Susunan tu tak boleh menjadikan ia sebagai reason for the bulb to light up. Okay? Alright. So macam mana kita nak cari current dekat A? Dekat ammeter ni. Okay, macam tadi susunan sekarang kita ada combination of parallel and series. Jadi kalau semuanya sama, identical 2 ohm 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, you kena buat apa dulu kemarin cikgu cakap? Tadi kita kena buat parallel dulu. Ingat sini ini set ni dengan set ni sebenarnya mereka parallel between them. Okay, di sini depa series. Ni depa dua parallel. So ini dengan ini kita akan buat 1/2 plus 1/2, 1/2
R. So you akan dapat R equals to 1. So combination ni adalah 1 ohm. Okay, ini dengan ni combination dia adalah 4 ohm sebab dia series. Okay, tapi depa ni dengan diorang ni pula mereka adalah parallel again. Okay, parallel again. Tadi ini dengan ni parallel, kita dah buat dah dapat 1 ohm. Ini dengan ni series, kita combine dah dapat 4 ohm. Dan 1 ohm dengan 4 ohm sekarang adalah parallel. Why is there a... Okay. Okay. What is ni? Ada nampak apa-apa ke? Nombor 3. Soalan nombor 3. Okay. So maksudnya sekarang dah dapat dah. Okay, so sekarang you dah dapat 1 ohm dengan 4 ohm. Jadi macam mana kita nak cari total resistance in the circuit? Jadi kita akan buat 1 per R sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 4. Jadi you akan dapat 4, ini jadi 4 tambah 1. Jadi 1 per 5. 1 per R. Jadi you kena terbalikkan. Your R akan jadi apa? Akan jadi 4 per 5. So jawapan jangan tinggalkan dalam you punya fraction. Cannot. That one cannot be tinggal dalam fraction. You kena tukar dia dalam decimal point. So you akan dapat 0.8 ohm. Okay, macam mana nak cari Satu decimal point je Kak Wan. Satu decimal point je. Sebab the jawapan is 1 decimal point saja. 4 bahagi 5. So you dapat 0.8. So kalau dia tak ada panjang-panjang, you boleh tinggal 1 decimal point. Tapi kalau dia ada 0.8134, then you kena tulis 2 decimal point. Okay, alright. So dah ada resistance, effective resistance. So V equals to IR. So apa your V? 3. Apa your I? Tak tahu. Apa your R? 0.8. Jadi you akan dapat your I equals to 3.75 ampere. Tu cara you kira. Alright. So you dapatlah marker untuk kiraan this one. So kalau cikgu bagi marker, you will get your mark here. You will get your mark here. You will get your mark here. 3 marker. Ini 4 marker. 5 dan 6. Kalau marker banyak sangat lah. Kalau marker tak banyak tu, you dapatlah marker penuh. Maximum 3. Alright. Okay, tu cara kira dia. So pastikan you buat the parallel first. Lepas tu in the parallel kalau ada series, buat. Lepas tu ni jadi bertindih lah. Parallel, lepas tu series, lepas tu parallel balik. Alright. Semua. Okay. Alright. So you dapat calculation kat sini ya. Dah settle the calculation number 3. Okay, we go to number 4. Kita nak habis masa dah ni. Okay. So number 4 is your EMF. Okay. Okay. So this is EMF. Macam mana cikgu tahu EMF? Sebab cikgu nampak graf dia dah decrease linearly. Okay. Dan atas pun dia tulis dah to determine electromotive force and internal resistance. Ingat balik tadi apa dia? Di mana you boleh dapatkan di graf tu? You boleh dapatkan EMF kat mana? You boleh dapatkan internal resistance dekat mana? Jadi apa yang you perlu buat? You kena extrapolate the graph. So bila you extrapolate ni, you pastikan you punya ni dotted line. So you akan dapat dekat sini. Alright? Dan ingat kalau kamu cari gradient, gunalah segitiga yang paling besar sekali. Untuk you cari gradient yang lebih bagus. Okay? Alright. Okay, what is the meaning of electromotive force? Work done by a source. Work done. Cikgu tak payah tulis lah kan. Panjang ni kan. Mesti ada work done by a source. In moving 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge in a complete circuit. Okay. So what is the suitable position of the voltmeter? Ingat lagi voltmeter kamu. Bolehkah letak dekat Y? Kalau letak dekat Y, ini adalah Ohm's law.
Kalau nak buat EMF, mesti letak di across the battery. Jadi, kamu kena letak voltmeter dekat X. So, okay. Kalau dia dah terlepas ni. Okay. So, yang letak dekat X. Okay. Kalau soalan tu cakap T. Siapa dia tak bergerak? Pastikan pula. Tak begitu cakap tick, so you tick lah in the box. Jangan tick outside the box. Jangan pergi tick dekat X. Wrong. Okay. Jangan tick dekat X. You kena tick in the box. Okay. So dalam SPM you tick dekat box tu tak kira lah kena box tu ke sikit ke banyak ke. As long as in the box. Alright. Okay. Next one. Based on diagram 4.2 determine the internal resistance. So you akan cari the gradient of the graph. So gradient tu pastikan you tahu nak kira gradient. So gradient adalah apa? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi apa dia? Nilai dia Y2 dia adalah 3 tolak 11. Cikgu ambil segitiga yang besar tolak kosong. Jadi you akan dapat apa dia nilai dia? You akan dapat negative 1. Okay. Kalau you ada gradient, gradient sebenarnya ada unit. Apa unit dia? Y tadi apa? Y tadi adalah V. Lepas tu X tadi apa? X tadi adalah ampere. Jadi unit dia akan dapat V ampere. Ataupun ohm lah. Sebab kamu dah tahu dah resistance itu adalah internal resistance. So internal resistance mestilah ohm. Okay. Alright. Show on the graph how you determine the electromotive force. So dia tanya what is the electromotive force? So electromotive force dia adalah 11 volt. Show on the graph. Bila kamu extrapolate graph tadi, that means you dah tunjukkan untuk mendapatkan. Okay. Ni. Bila you tunjuk kat sini, maksudnya you dah dapat dah 1 mark. Because you show how you determine the EMF. Boleh. Okay. So segitiga cikgu ni cikgu buat besar lah. Supaya cikgu dapat nilai yang sangat tepat. Alright. Okay. Alright. So kita ada 4.50 sekarang. Cikgu nak tunjuk satu essay ya. So ini structure semua ni. Boleh buat. Okay. Kita akan bagi jawapan nanti dalam group. Okay. Kita tengok satu essay. Okay. Essay making decision. Okay, diagram 7.1 shows a graph of an ohmic conductor. Okay, ohmic conductor directly proportional. What is the meaning of ohmic conductor? Ni, ohmic conductor is apa? Conductor which obeys the Ohm's law. Okay, so bila essay pastikan kamu jawab boleh jawab point form according you jawab dalam kertas yang disediakan. Jadi you dah okay, jawab penuh Cikgu tak tunjuk sini lah, cikgu nak tunjuk kamu macam mana nak dapatkan 10 markah yang penuh tu. Okay, with the aid of a circuit diagram, explain how to determine the resistance of the ohmic conductor. Jadi you kena draw lah. Ni yang cikgu ingatkan tadi. You kena tahu susunan apparatus you macam mana. Di mana kamu kena letak ammeter. Di mana kamu kena letak voltmeter. Okay. So macam mana nak determine the resistance of the ni. Okay. You lukislah semua ni. Sebab dalam fizik tak semestinya explanation you in words. You boleh draw. Jadi dalam keadaan ini dia suruh you circuit diagram. So you kena draw the circuit diagram. Mesti lengkap lah. Mesti ada bateri. Mesti ada switch. Mesti ada ammeter. Mesti ada satu konduktor. Mesti ada you punya rheostat dan mesti ada voltmeter kat sini. Lepas tu macam mana nak determine your resistance? So resistance is determined using apa?
the gradient of the graph. Okay, so the gradient of the graph of Ohm's law. Okay, ohmic conductor. Okay, C, kettle. Okay, so this is the kettle. This is the susah nak move eh. Okay, then okay, you ada karakteristik ni. Okay, macam mana cara you nak look ni? Pastikan you buat cara jawab yang betul untuk you dapat markah yang penuh. Apa yang you perlu buat? Dia kata explain the suitability of each characteristic of the kettle to determine the most suitable to boil volume, greater volume, shorter time. Bulatkan dulu kat soalan tu. Maksudnya ayat ini you tak boleh guna dalam you punya reason. Cannot use. Sebab kalau kamu use, dia dikira you meniru soalan. Jadi you tak boleh guna. You tukar. Greater volume boleh tukar kepada bigger quantity. Dia tak cakap volume kan? Dia cakap bigger quantity. Okay, shorter time, you boleh jawab kata, jangan guna shorter time lah. Guna benda lain. Okay. Alright. So macam mana cara jawab yang betul? You buatlah 3 kolom. Okay. So 1, 2, 3 kolom. Kolom yang pertama ni masukkan semua benda yang dia bagi ni ke dalam kolom yang pertama. So kolom kedua tu adalah apa aspek yang you nak pilih. Okay. Ni aspek ni, ni semualah. Ni reason kamu. Okay. So type of material of the body, you nak apa? You tulis situ, type of material of body. Type of material of body. So you nak apa? You nak dia plastik ke metal? Katalah you tak sure. Sebab ada metal, ada plastik. Jadi you tengok seterusnya. So size of kettle mestilah nak yang besar. You tandalah besar. Okay, safety features mestilah nak ada yang automatic switch. Tak payahlah pergi tutup. Dia cukup dah masak 100 degree Celsius, dia akan switch off. So you nak automatic. Okay, output power mestilah you nak yang high output power. Output power high maksudnya dia lagi efficient. Jadi kita akan pilih high. So yang mana yang betul-betul memenuhi, so kita akan ambil lah this one. So your choice is Q. Okay, so teruslah tulis aspek. Yang pertama aspek dia type of material for the body is plastic. So tulis kat sini plastic. Kenapa plastic? Insulator. Not release heat to the surrounding. Reduce heat loss to the surrounding. Okay, so boleh tulis reason Cikgu cakap je lah. Okay, the second one size of kettle. You nak besar, big. Okay, apa reason big? Greater quantity of water. Jangan tulis volume. Tukar volume kepada quantity. Alright, lepas tu kamu ada apa pula? Ada safety features. You nak automatic switch. The kettle can be off automatically. Boleh. Okay, kettle is the current is stopped automatically. Okay, output power is high efficiency. Boleh tulis. Ataupun not release, less heat release. Boleh. Okay, sebab less energy loss. Boleh. Sebab dia tak banyak hilang tenaga haba. Alright. So jangan lupa kalau kamu ada 4 ni, kamu dah tulis dah 4 aspek itu, last kali boleh buat kotak juga. Your choice jangan lupa, choice adalah Q. So cakap balik, Q tu apa? Plastik, big size, have automatic switch and high power. Ulang balik. Selalunya student akan lupa letak choice tu. Dia buat, lepas tu dia lupa buat pilihan. So kalau you lupa buat pilihan, akan ada salah lah sebab you tak buat pilihan yang mana satu. Jadi you akan dapat markah yang kurang. You tak dapat markah penuh. Alright. Okay, satu lagi cikgu nak ingatkan. Dalam soalan cikgu bagi ini
sebenarnya ada cikgu nak ingatkan cara jawab yang betul. Okay. Ni. Okay. Alright, dalam soalan ni you tengok diagram 7 shows an experiment to observe the pattern of electric field between two electrodes of different charges. Okay, so you ada positive, negative. In the space below, draw electric field pattern formed by the arrangement. Okay, kalau dekat apparatus tu dah tulis dah, ini bentuk bulat. So pastikan you buat bentuk bulat lah. Jangan pula you buat bentuk 4 segi. Alright, jadi bulat. Kalau di sini dia bagi negatif, ni nampak ni negatif sebelah kanan. Ini negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Jadi you kena draw according to the ni. Jadi jangan you pergi draw, ni kamu buat positif, ni kamu buat negatif. Lepas tu you draw. Jadi you akan dapat ni salah. Sebab you tak ikut. Sebab dia cakap electric pattern in diagram 7. Jadi follow, dia bagi negatif yang kiri, maka you kena tulis kiri. Faham ah? Mesti ikut soalan. Wajib ikut soalan. Alright? Okay, so tu cikgu nak ingatkan. Dan apa lagi cikgu nak ingatkan? Okay. So ni tak ada masalah. Dah 4 tadi. 5 satu lagi. Cikgu caca marbar pula. Cikgu dah tengok time. Okay, number 5. What is the meaning of this one? Okay, what is the meaning of 240 volt? Okay, tu apa yang ditulis dekat you punya dapur ni. Okay, 240 volt maksudnya you kena connect dengan voltage 240 volt. Apa maksud power ni? Power ni sebenarnya adalah power yang dikeluarkan oleh ni. Tapi kita bukan, bila you panas, you tak cakap pasal power. You panaskan stove tu sebenarnya you nak release the energy. Jadi ini kamu kena sebut, tak boleh cakap kata the stove release 2 kilowatt power when connected to 240 volt. Salah. Jadi you kena kata the stove release 2000 joule per second energy when connected to 240 volt potential difference. Okay, jangan tak tulis potential difference ni. Tak tulis tak boleh. You connected to 240 apa? Volt apa? Volt potential difference. So soalan SPM baru ni ada ramai student yang tak tulis ni. Dia berhenti dekat 240 volt. Salah lah. Sebab dia tak cakap 240 volt tu apa? 240 volt tu adalah potential difference. Remember baca soalan betul-betul. Gariskan benda-benda yang perlu digariskan. Okay, so macam di bawah ni, kalau ni, ni, gariskan. Apa yang you baca tu, kalau you jawab soalan. Pastikan, sebab bukan kamu tak tahu, kadang-kadang you careless. You pergi tak tukar hour, tak tukar minit, tak tukar second, macam tu. Alright, ni mesti sebutlah 2 kilo, ni kalau nak tak mau sebut 2000 joule, boleh saja 2 kilojoule. Tapi ingat,